Assalamualaikum dan selamat petang. Welcome back to my video. So, petang ni aku nak share dua perkara. Yang pertama sekali, kenapa kita dan korang semua kena backtest. Kenapa perlu backtest, kenapa. And then yang kedua, fokus ataupun analisis aku untuk pair ni pair Euro JPY, Euro Japanese Yen. So, kita bincang pasal fokus ni dulu. Analisis aku untuk Euro JPY masih lagi kenaikan. Untuk buy, kita fokus untuk buy untuk Euro JPY yang aku dah buat dah sebenarnya video analisis untuk ni, tapi aku buat untuk student saja. Cuma aku tak sempat nak edit, so tak bagi. Aku kan mostly edit bagi bagi suara yang macam aku buat sekarang ni lah, aku edit kan. Sebab kalau tak edit nanti dia jadi bodoh. Suara macam bodoh, suara garau sangat. Lepas tu jadi lama duration tu. So aku edit cepatkan sikit. So aku akan select video ni, aku akan select sekejap lagi, korang boleh tengok. Assalamualaikum. So ini bukan refreshing, aku just nak tunjuk pair Euro JPY potential untuk kita entry. So aku harap bermanfaat. So tengok sini pair Euro JPY H1. So kat sini kita boleh marking trend line. Aku harap ni membantu korang semua untuk kau dapat profit ke apa benda ke. Ni ada, kita boleh marking trend line. So macam mana kita nak entry fokus apa yang aku nampak kat sini untuk short sell dan long buy. Sebab apa dia short sell, yang aku nampak sini dah ada trend line. So trend line ni, dia nak pergi trend line ni, dia naik bila dia sampai this level support. So dia dah sampai level support tu, dia nak naik. So mostly benda ni dah banyak kali terjadi dah. Apa yang aku nampak, price akan naik trend line ni, dia akan react sikit, dia turun, kita tunggu setup buy dalam ni. Yang aku nampak short sell long buy macam ni lah sampai trend line. Boleh nak masuk entry tapi risiko berdasarkan trend line. So aku agak membantu. Good luck guys. So korang dah tengok kan video aku dah bagi. So walaupun dia dah buat kenaikan ni, masih akan ada lagi kenaikan yang akan datang. Itu target aku. Kalau nak buy sekarang dekat area sekarang ni, bahaya. Sebab aku tak nampak apa kalau nak main candlestick saja macam ni, aku tak yakin. Kalau aku tak masuk. Kalau nak masuk juga tak ada masalah, itu risiko masing-masing. Cuma cara yang terbaik ataupun selamat, kalau nak masuk buy, kita better tunggu bearish movement. Yang aku nampak, pendapat aku bearish movement akan berlaku, kita entry dekat dalam zone ni. Kita ada candlestick pattern kat situ, ataupun kita boleh panggil rally, base rally. So dia akan kembali ke dalam zone, kita boleh buy. So persoalannya, kita nak buy instant ke macam mana? Ada dua cara. Yang pertama, korang boleh je nak buy instant, tak ada masalah. Yang kedua, lagi better tunggu confirmation. Sebab apa? Sebab pada pendapat aku, kalau confirmation tak ada kat dalam area ni, dia possible go low lagi. Allah. Ni low kawasan ni, aku nak marking line sebenarnya macam tu. Ataupun dekat sini. Ni zone ni. Dia boleh go further lagi area ni. Cuma yang aku nampak, kalau korang nak instant buy, tak ada masalah. Yang aku target akan ada bearish movement satu lagi. Macam ni. Bearish movement satu lagi, main-main pun dia naik. Itu target aku. Maksudnya dalam area ni, better entry, nak entry, aku bagi tahu jelas-jelas nak entry buy instant terus boleh, nak tunggu confirmation pun lebih baik. So macam tu. So depends lah macam mana kau punya confirmation nak entry tu. Cuma target aku untuk Euro JPY adalah movement bullish untuk kenaikan. TP sampai mana? Kalau dah entry kat sini, contohlah kita dapat peluang buy kat sini, TP pertama ambil je resistance ni. Aduh, PC aku ni aku bakar juga kan. Sorry, PC tiba-tiba shutdown. TP pertama ambil je kat sini ni, 1355, 535. TP 2, kalau nak main TP 1, TP 2 lah. Kalau nak ambil TP kedua, kita ambil mana tadi? Kita ambil daily. Weekly ada weekly. Kita ambil weekly punya resistance. Ni kita ambil weekly punya resistance. Ni dalam berapa ratus pip ni? 133, 137. 400 pip. Dalam 400 pip sini ke sini. Daripada entry ni tadi, daripada bawah ni 400 pip dalam area 400 pip, 300 pip lebih macam tu. So untuk buy, dapat saya tak buy TP 1 resistance yang H1 tadi, TP 2 boleh ambil, ataupun nak direct TP 137, 172 ni pun tak ada masalah. Dalam 300 pip lebih, 400 macam tu.
Alhamdulillah. Dalam 400 pip. So, bila nak masuk buy, tunggu dia turun ke bawah ni, instant buy dalam ni, ataupun better tunggu confirmation. Kalau tak ada confirmation, target aku dia boleh go ke support ni ataupun ke support ni, baru dia create confirmation untuk naik ke atas. Faham tak? Alright. Yang kedua, itu forecast itu target aku untuk EURJPY masih bullish movement, masih akan ada kenaikan yang berlaku. Apa yang berlaku ni hanya retracement, dia nak turun ke bawah. Tapi tengok yang aku yakin, aku confident dia sampai ke sini. Tak tahu kalau dia tak sampai pun kat sini, dia dah buat confirmation. Sebab kita entry based on setup confirmation yang bagi. Kalau dia bagi buy, kita masuk buy. Tapi tengok macam mana keadaan market. So yang kedua, kenapa kita perlu backtest? Macam aku dah selitkan video yang aku dah bagi tadi, benda ni dia berulang-ulang. Aku dah share benda ni, video ni dekat dalam channel The Profits, channel aku yang tak berapa aktif, tapi aku share juga apa-apa yang aku mampu dan sempat. Dia berulang, nampak tak? Bila benda ni jadi, baru je gang, baru je. Tengok kat sini, sama tak? Sama. Satu, macam aku share dekat gold. Siapa dah tengok aku punya share dekat gold, ingat tak aku ada share satu benda? 1, 2, 3. Bila jadi ketiga ni, dia turun sikit, dia buat kenaikan. Benda ni dia berulang lagi. Dia buat kat EURJPY. Tengok, 1, 2, 3. Dekat EURJPY, seingat aku ada share dekat dalam channel aku rasa, sebab dekat group student baru je kat channel tu. So aku share dekat The Profits group public. 1, 2, 3. Nak entry sell buta-buta sampai trendline ni boleh, tak ada masalah. Tapi risiko, sebab trendline is not a line for you to place entry. Faham tak? Bukan tempat untuk kita entry. Dia datang, dia turun sini, dia sambung naik balik. Faham tak? So benda ni dia berulang lagi. Nampak ni, dia jadi lagi. Ni pun jadi lagi, nampak ni. Dia turun, 1, 2, dia naik, dia reject, dia turun, dia naik balik. So benda yang sama berlaku kat sini. Tengok, tak nampak lagi ke? 1 turun, 2 turun, 3 turun sikit, sambung naik balik. So benda ni dia berulang. Sebab aku cakap ni akan ada berlaku lagi penurunan. Kita tunggu confirmation untuk kita masuk buy. Sebab apa? Benda ni mana-mana time frame, mana-mana pair, benda ni berulang benda yang sama. That's why korang semua kena backtest. Itulah sebab dia. Kita backtest sebab kita nak hadamkan structure market macam mana dia bergerak. Cara market ni, ikan, cara dia berjalan, dia berenang. Ekor goyang-goyang. Ular dia macam tu, ular. Harimau dia berlari. Hantu terbang. Setiap benda-benda akan ada cara dia berjalan. Forex ataupun harga, ikutlah stok ke, kripto ke apa benda, cara dia berjalan adalah dalam structure. Dia berjalan dalam structure. So kalau korang faham structure, korang hadam structure, korang follow structure, korang boleh place entry, korang boleh buat profit. Sebab korang dah faham structure. So nak dapat semua benda tu, satu je cara dia, backtest. Tengok benda ni berulang-ulang, baru je jadi. Benda ni baru je aku explain hari tu, bulan lepas ke entah bila. Korang boleh tengok dekat channel aku, link kat bio. Sementara link tu masih link Telegram, sebab nanti mana tahu satu hari nanti aku nak share, aku nak letak link YouTube ke ada dah ada YouTube kan. So sementara ada tu, masuk tengok. Aku baru je explain EURJPY kat sini. So benda yang sama lagi dia berlaku kat sini. That's why aku target. Lagipun dia tengah fasa uptrend. Bila dalam fasa uptrend, kita nak fokus buy. Bila kita nak masuk buy, kita based on setup. Setup kita tunggu dekat tempat yang kita target, yang kita yakin kat situ, dengan apa yang kita tahu. So far sekarang yang aku nampak kat sini, kita ada rally base rally. Daily base rally, ini semua kita target. Kita punya assumption adalah movement untuk retracement ataupun retest ke, pullback ke, tak kisah, whatever you call it. Tapi kita tunggu dia turun ke bawah. Kita tunggu dia buat confirmation ataupun setup. Macam aku ulang sekali lagi, nak entry buy terus pun tak ada masalah. Nak tunggu confirmation lebih baik. So macam tu je. Benda ni dia berulang-ulang. Kalau korang backtest, jangan sombong. Sombong ni maksudnya, aku tak nak backtest, aku nak forward test. Macam mana? Korang kena tengok sejarah-sejarah yang berlaku. Sebab benda ni dia berulang-ulang. Pergi je mana-mana pair. EURJPY ni lah aku galakkan. EURJPY, Euro USD, Euro AUD. Tengok belakang-belakang, tengok belakang-belakang dia. Benda ni semua berulang-ulang. Akan berulang buat benda yang sama. Macam mana dia jadi buy, macam itulah pattern dia akan buat. Macam mana dia jadi sell, macam itulah dia akan buat pattern yang sama. So backtest. Tak perlu pun nak belajar dengan orang, nak belajar dengan malaikat ke jin ke, tak payah. Tak ada yang lebih hebat melainkan korang dah gunakan ilmu yang korang ada dan asah dengan cara apa? Backtest. Tengoklah kat sini. Even benda ni pun aku dah explain dekat goal aku punya analisis. Dia berulang-ulang, 1, 2, 3 naik, 1, 2, 3 dia reject sikit je yang ketiga ni. Dia bukan untuk, sebab tu kalau korang entry macam ni, dapat pucuk, korang dah dapat pucuk kat sini, korang dah screenshot, mostly korang nampak dia patah balik. Faham tak? Sebab satunya korang tak follow direction, yang keduanya korang tak ada SOP untuk entry, yang ketiganya korang entry based mata-mata trendline ni sahaja.
So bahaya. So backtest banyak-banyak sebab benda ni berulang-ulang. Aku sampai sekarang pun aku backtest. Asah bagi hadam, bagi faham. Pergi je kat demo, tak payah malu backtest kat demo. Dekat demo kau berlatih backtest 1000 tahun sekalipun takkan dapat emosi yang betul, takkan dapat skill untuk control money management. Sebab kat demo hanya untuk korang tujuan hadam market movement saja. Kita nak hadam, kita nak hafal, oh sebelum dia naik dia jadi macam ni. Dia datang dulu dia buat macam ni, jadi trend line macam ni dia buat macam ni. Sebelum dia turun dia naik dia jadi macam ni. Hadam yang tu. Aku dah ni kali kedua PC aku ni. Ada orang berumur ke? So itu saja. Aku harap penjelasan yang singkat ni dapat bagi manfaat. Pertama sekali, target aku untuk Euro JPY adalah kenaikan, aku ulang. Turun tunggu sampai sini. Nak entry instant boleh, tapi risiko better tunggu confirmation. Sebab kalau tak ada confirmation, possible dia akan turun lebih jauh. Kita entry tempat yang dia dah buat confirmation. Tempat confirmation dekat mana-mana level yang korang analisis lah. Kalau tak yakin boleh utamakan analisis masing-masing. Kat level support pun boleh, kat dalam ni pun boleh, tak ada masalah. TP ambil yang resistant ni tadi, dan yang daily tadi, yang paling atas tadi, dalam 350 pip, 400 pip macam tu. And then yang kedua, backtest untuk korang asah benda ni. Sebab benda ni gentle aku cakap, benda ni berulang-ulang, mana-mana pair dan mana-mana time frame tau. Dia bukan dekat Euro JPY je benda ni. Yang ni dia bukan dekat GU je, dia bukan kat gold je, tak. Dia kat semua pair. Bila dah faham kau akan nampak. So aku harap bermanfaat. Good luck, doakan aku baik. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Jangan terasa. Good luck, all the best. Assalamualaikum.